Hai, Assalamualaikum kawan-kawan semua, pendengar semua. Bersama saya lagi minggu ini dengan suara hati Dayangku Intan. Saya harap anda semua sihat-sihat belaka. Semenjak kita kan nak dapat vaksin dah. Kita dah orang kata dah faham dan terus melawan apa orang kata penyakit yang datang menyerang kita ni lah. Jadi dengan seterusnya saya ingin bercerita. Kisah apa lagi? Mestilah kisah mengenai saya. Dulu kan saya cerita waktu saya kecil-kecil. Lepas tu meningkat umur bersama mak, bersama keluarga. Orang kata nak ikut kerja mak keluar, nak kena tinggal. Tapi sekarang ni saya nak bercerita bersama keluarga, kawan-kawan. Waktu saya belasan tahun pula. Belasan tahun tu bukanlah orang kata umur sweet 17. Saya nak bercerita ni daripada umur 11, 12. Okay, belasan tahun lah juga. Tapi kenangan-kenangan yang saya ada ni, saya pastilah anda semua pun melaluinya dengan cara berbeza sahaja. Kali ni saya nak cerita umur saya daripada umur dah 10 tahun kan. 10 tahun dulu saya dah pergi menyanyi rumah orang kahwin. Saya dah macam-macam, kita dah cerita pasal basikal. Kali ni kenangan yang saya nak imbaukan pula pasal saya lepak habis sekolah kadang-kadang. Lepas mengaji, kami akan melepak kat mana tahu dengan kawan-kawan saya. Mata saya ingat lagi kawan-kawan saya. Kawan-kawan saya nama Azman, Mimi, Jamalia. So kita kalau dah petang-petang tu, Rosie, kalau dia orang dengar ni, dia orang tahulah siapa dia orang. Kita akan melepak kat mana tahu? Kalau dekat Kampung Pandan tu ada longkang besar. Longkang besar. Longkang tu kering lah, macam masa tu tak ada lah kita dengar orang hilang, hanyut kat longkang. Masa zaman saya tak ada, tak dengar. Selalunya kalau orang kata hanyut tu di Lombong. Kalau longkang-longkang tak ada. Jadi kita orang ni longkang besar. Dalam umur 11 tahun tu bukanlah besar sangat. Kami akan duduk dalam longkang tu ramai-ramai. Petang-petang dah tak ada. Nyamuk pun kata tak ada lah. Denggi-denggi ni tak seteruk selepas itulah. Petang kita melepak dari itu, sembang, tak tahu apa punya cerita itu. Lepas tu kan mana yang bawa buku lah, nak catik-catik sambil bawa kerja sekolah, sambil kat dalam longkang tau. Dengan kawan-kawan melepak. Orang lalu sekarang nampaklah, tegurlah siapa kawan-kawan lalu kalau kat Kampung Pandan. Itu saya rasa dekat jalan, nak pergi ke jalan F lah rumah saya tu. Sebelum simpang 3 dia panggil T Junction tu. Jadi dekat situ macam ada satu longkang. Kalau kat depan tu dah ada air. Ini dekat belakang, dekat dalam B8 saya rasa, C8. Kami akan melepak lah dekat situ. Bus stand ada tapi tak kat longkang tu best. Dekat situ. Kering. Pada kita orang masa tu bersih lah. Bercerita. Apa tadi? Lepas bercerita tu, bila nak balik petang tu kena balik lah, nak mandi. Kalau kadang-kadang bila weekend tu tak ada apa cerita, kami dengan kawan-kawan ni minta izin. Masa tu mak ni dah macam kelonggaran sikit lah pada kita orang. Sebab yang kita orang berkawan pun yang dekat-dekat situ. Kawan-kawan yang dekat situ juga, Marianya, kawan-kawan kita orang. Lepas tu kita orang pun pergilah. Tapi saya memang rapat lah dengan Azman, dengan Mimi. Kita pun akan pergi. Pergi kat mana petang-petang dah mandi tu, dah berjanji tu, dah plan. Dalam pukul 8 ni, kita jumpa sekian-sekian. Kat mana. So kita jumpa kat mana? Kita jumpa kat Ketapang Inn. Ketapang Inn masa tu dekat Kampung Pandan tu tak ada kafe. Masa tu zaman kalau ada kafe tu kira dahsyat lah kalau ada lampu lip-lap tu. Kita orang boleh pergi situ sebab anak Pakcik Kasim tu, siapa nama dia? Lupa saya. Anak Pakcik Kasim tu, kawan saya, Yahya. Dia pun dah meninggal dah. Baik orangnya. So kita akan pergi situlah. Sebab masa tu kawan saya, macam saya ni suka fashion, suka makeup. Jadi kawan-kawan ni yang suka ni lah, yang suka melayan ni. Kita orang punya kawan saya ni, Mimi ni dia suka melawar. Dia macam lembut sikit lah. So suka melawar. Jadi kita akan pergilah. Nama kafe tu Ketapang Inn. Owner dia Pakcik Kasim. Pakcik Kasim ni baik. Dia bawa taksi tapi dia ada kafe. Dia pun dah rahmatullah. So dia pun kadang-kadang bersembang juga sesekali. Nampak macam garang tapi suka sembang. Dia kenal bapa saya.
Itulah nanti saya nak kongsi tu nama bapa saya, gambar saya bersama bapa saya. Saya kata bapa saya dulu aktif dengan UMNO. Nanti kita akan tunjuk gambar tu akan keluar, slide gambar tu anak saya akan masukkan, Rush akan masukkan gambar tu sebab saya dah janji, saya kata cari gambar tu saya akan tunjuk kan. Jadi kita orang pergilah duduk ke Tapang Inn tu. Masa tu duduk rasa zaman tu kalau nak tahu, kita tak adalah macam sekarang kanak-kanak dia orang nak pergi, anak-anak kita clubbing lah, nak pergi disco. Macam zaman saya disco, sekarang dia panggil clubbing. Tapi yang baiknya anak-anak saya kurang lah nak ke arah tu. Dia are more into computers apa semualah. Tapi zaman saya kita orang tak ada komputer, kita orang cuma tengok TV, lepas tu birthday party, berjoget rumah orang kahwin, kawan-kawan ramai-ramai, itulah kerjanya. Jadi melepak lah, dia panggil lepak lah dekat Ketapang Inn tu. Dekat Ketapang Inn tu lah saya belajar, orang kata suka belajar menari. Kita orang kawan-kawan saya ni yang Yahya ni suka menari. Dia akan tunjuk menari tarian asli, tangan. Lepas tu kita ni tunjuk lah nak joget macam mana. Lepas tu kan ada fashion baru, goyang bahu. Macam-macam lah menari. Sebab apa plan? What is the next event ni apa? Parti ni apa masa tu? Kan kita yang minggu-minggu lalu saya bercerita macam mana mak saya membesarkan kita orang dengan keadaan macam mana, dan kita orang ni pula memang adik-beradik ni rapat. Lepas tu bila nak keluar ni, bila nak pergi parti, nak pergi seronok ni, nak kena ada baju plan. Setiap kali nak berjalan kita akan plan tau. Nak pakai baju apa, macam mana. Sebab masa tu kalau pakaian, kita tengok majalah. Waktu tu kita akan share majalah. Dan masa tu zaman tu majalah Waria Pop. Apa lagi? URTV masa tu. Macam-macam majalah kita tengok. Lepas tu kawan-kawan ni kan ada yang bawa majalah. Tengok buka fashion macam ni. Ikutlah siapa artis-artis terbaru. Pakai subang macam mana, rambut macam mana, dan seterusnya. Kat mana kita nak dapat tu? Saya nak berhenti sekejap. Kita jumpa lagi. Namun aku tabah menempuhi segala limparan ujian yang menimpa. Aku berserah kepada Yang Esa. Inilah rintihan pengorbanan. Mana tadi kita? Macam mana pakaian. Tengok gambar fashion rambut masa tu macam mana. Kembang sana, kuncup sini, berkilat sana, berkilat sini, mata macam mana. Masa tu umur saya masa tu kakak saya 12, saya 11. Saya ni mana kakak saya pergi hijrah tu, saya akan pergilah. Mana saya pergi, dia akan pergilah. Tu kawan-kawan kita orang pun tua dalam setahun dua lah, sebaya macam tu lah. Jadi suka bersembang. Kawan-kawan saya 3 orang ni, Azman ni, Mimi ni, Yahya ni memang good friend lah kita orang ni. Suka bersembang, bercerita. Jamaliah ni kadang-kadang, Jamaliah ni dia kalau nak ikut bapak dia lagi strict lah. Susah nak terlepas. Tapi terlepas sebab dia akan tunggu masa-masa yang kita orang akan keluar. Ada masa kita orang tunggu waktu ni kita nak beli pakai baju apa, tunggulah kumpul duit, buatlah apa-apa, jual itu ke, minta emak ke. Tu saya menyanyi, kadang-kadang dapat lah. Kalau saya menyanyi dekat rumah dulu, kalau menyanyi di orang-orang kahwin panggil ada band lah, kata saya nyanyi, saya dapat bayar dalam RM2.50, RM2 zaman tu, bukan zaman sekarang. RM2 tu tak tahu nak beli apa. Tapi RM2 tu kalau saya kumpul waktu tu 11 tahun, 12 tahun tu, saya boleh beli macam-macam. Tapi kena tunggu. Nak beli waktu bila, dekat mana, nak beli makeup ke, nak beli minyak wangi ke, atau nak belikan apa fashion yang akan datang. Waktu tu tak silap saya, umur saya 11 tahun tu, kira Sharifah Aini, tapi kita orang tengah menggila dengan Uji Rashid. Masa tu Sharifah Aini, Bidu Anita tu, Datuk Sharifah Aini lain. Kak Pah ni lain pakaian dia. Uji Rashid dia macam ni lain. Lepas tu kalau yang lelaki pula, saya tengok masa tu
suka Hell Amir sebab cerita masa tu, cerita apa saya terlupalah tajuk cerita tu. Gila Remaja, saya ingat saya. Tapi masa tu Hell Amir, Abang Hell ni, dia ada janggut kat bawah ni, kecil je. So everybody, all the yang dah besar sikit tu, mana yang ada janggut akan simpan lah kat sini. Sini semua clean. Kat sini ada janggut. Lepas tu dia akan pakai satu rantai hitam. Itu lelaki perempuan akan suka pakai. Pakailah ada macam kuku macam tu lah. Macam orang kata siung macam tu lah. Ada juga macam keronsong, fashion keronsong peluru at that time lah. Saya masih nak ingatkan tajuk cerita tu. Sebab cerita tu memang best sangat waktu tu. Cerita orang yang menggila lah. Teenager, remaja memang suka tengok cerita tu. Lepas tu masa tu pakaian jeans pula. Saya ada tau. Jeans yang macam tangan tak ada tu, pendek tu. Sekat tu, masa tu pakai kat dalam, ataupun tak pakai langsung, pakai just tube here, pakai tu saja, atau pakai skirt. Lepas tu masa tu dah pakai. Kakak saya tengok je kakak saya hijah tu, dia ambil kakak saya yang sulung punya kasut. Dulu kalau nak pakai kasut platform tu jangan main-main, sampai terjatuh. Orang kata sampai terjatuh, tertongging dekat jalan pun ada. Nak belajar pakai kasut tinggi tu jangan main-main. Jadi kawan-kawan saya ni macam Azman ni, kita orang sukalah. Dia orang akan ajar lah macam mana nak make up. Jamaliah ni, Nuraini lagi seorang kawan saya, ajar macam mana nak make up. Sebab Jamaliah ni dia ada kakak. Kakak dia nama Semah, kita panggil dia Semah. Semah ni dia kalau dia dah masa tu dah make up, dah pakai lipstick merah. So kita pandang lah bila tengok dia make up tu. Style lah Kak Semah ni. Dengan Kak Kumar ni style lah. Masa tu kalau berjalan, kau pergi parti ke apa, akan pakai seluar, kaki tu akan lipat. Lipat kaki tu pakai slipper tu. Slipper apa? Mesti slipper Jepun tu. Tapi slipper Jepun baru tak nak. Masa tu in fashion slipper Jepun yang dah season. Tu kira style lah. Tu pakai seluar lipat. Lepas tu tangan tu kan lipat pula kat sini. Kemeja mesti ada collar sikit. Lipat perempuan. Dia makan pendek. Jadi saya baju tu tak ada. Macam mana ni? Macam mana nak pakai baju ni? So kita orang dulu kawan-kawan, we all can borrow. Boleh pinjam. Aku nak pergi parti ni, boleh tak aku pinjam baju ni? Orang ni bercakap, aku nak pinjam kau punya ni. So saya pun pinjam. Saiz akan sama semua. Tapi buat masa tu, kalau nak tahu cerita ni, bila nak naik 11 ke 12 tahun ni, yang menggelikan hatinya, waktu tu, orang kata mestilah nak pakai baju, mesti badan tu kena ada bentuk. Zaman tu kena ada bentuk lah. Kena ada pinggang berapa. Dia memastikan pinggang seluar macam mana. And then baju tu kena, kat dada tu kena ada lah bukit tu sikit. Saya ni budak 11 tahun. Tapi ni ikut kakak. Tak ikut kan, mak saya marah. Mana kakak pergi, kakak saya kena bawa saya. Walaupun kakak yang sulung tu kena bawa any one of adik-adik. Kalau pergi. Tapi kakak saya yang sulung tu pun kalau berjalan, dia ambil belajar silat ke jumpa kawan-kawan, dia akan bawa saya. Kalau tidak, memang mak saya tak bagi. Sebab mungkin saya ni mulut lebih sikit agaknya. Kalau nampak yang pelik-pelik sikit, saya akan bercakap. Mulut suka bercakap dengan mak saya. Jadi mak saya akan tanya. Mak saya akan tanya, tadi pergi mana? Buat apa? Jadi saya ni lah tukang bercakap. Cakap lah, tadi kita orang pergi kat sini. Jumpa orang ni, jumpa orang tu. Jadi kakak saya ni very careful. Tapi saya rasa kakak saya ni sayang dengan saya. Memang dekat mana ke, kalau kadang-kadang dia merajuk dengan mak saya nak tidur rumah kawan 2-3 hari ke, tak nak balik ke, mak saya tak bagi. Tapi dia akan bawa saya. Sampai sebab saya dalam senyap dia bawa saya. Mak saya akan cari tu. Tak boleh. Saya ni masa dah besar sikit, agaknya tak tahulah, mungkin suka bercakap, lepas tu menyanyi. Saya kalau naik bas dengan mak saya tu, kalau pergi mak saya bawa berjalan ke, pergi ke Chowkit ke, pergi jumpa kakak mak saya tu, mak tua Behram saya panggil. Kalau pergi tu naik bas Songfong tu, saya kalau duduk, saya akan menyanyi dekat tepi tingkap tu. Tak tahu lagu, segala lagu semua saya nyanyi. Lepas lagu Hindustan, sebab kat rumah suka pasang lagu Hindustan. Lagu Hindustan lah. Kadang saya dengar orang kat depan tu gelak. Saya tengok kenapa dia ni gelak.
Gelak-gelak dia macam pandang-pandang kat saya. Saya kecil, saya pun tak tahu. Saya menyanyi juga. Menyanyi. Sebab sekarang ni kalau kita tengok kat YouTube, kan ada budak-budak bercakap petah kan. Orang ambil, lepas tu orang gelak-gelak. Saya dulu macam tu lah. Tapi bila orang gelak, saya tak tahu. Perasaan saya dia tu gelak bukan gelakkan saya. Saya ni menyanyi dengan tangan dekat tingkap dengan macam perasaan seseorang. Jadi bila dah macam tu perangai tu agaknya suka. Orang suka saya ni, suka tengok keletah saya agaknya. Jadi itulah bila saya dah umur 11 tahun tu, Hijah ni kalau pergi mana, kira dia dah besar sikit lah kononnya. Dia kena bawa saya. Tak jauh beza pun umur 11 tahun. Jadi bila pergi ke Ketapang Inn ke, kalau nak beli kuih ke, kalau nak jumpa kawan. Jadi saya akan tahu, saya akan cakap mak saya. Jadi dia kalau ada boyfriend hantar surat ke apa berkenalan ke, tak hantar dekat rumah saya. Saya tukar mengadu, dia akan hantar dekat alamat dekat rumah kawan-kawan saya. Jadi kawan tu bagi tahulah, sorok-sorok lah. Bagi tahu surat ada dekat rumah. Jadi dia akan pergi kat rumah sana baca ataupun dia bawa balik. Tak tahu. Bila dah besar-besar baru kita orang cerita balik surat tu suruh. Dia akan cakap lah, engkau tu nanti bagi tahu mak engkau nanti gitu gini lah. Mak tahu. Tapi sebenarnya mak saya ni, kalau kita orang ni kata cerita, bila kita dah membesar tu baru kita tahu. Cerita pasal kalau ada kawan lelaki ke, orang kata boyfriend lah masa tu, puppy love. Mak saya kalau kami di rumah, mak saya tidak ada orang kata janji depan mata. Mak saya macam tu. Depan mata tengok apa yang berlaku. Tak ada apa. Elok. Okey. Nak bawa berkawan ke. Nak seronok ke kat rumah ke. Kadang-kadang mak saya ni sanggup masak. Okey, makan, ajak kawan-kawan makan. Kita orang bersembang. Orang kata melepak kat rumah. Jangan sampai keluar. Kalau keluar tu yang saya kata cabut bulu mata tu. Sampai bulu mata pun botak. Sebab apa? Sebab itulah dia. Nak balik lambat sebelum lepas pukul 12, cabut bulu mata saya dengan kakak saya. Jadi kalau plan kata on weekend ni, Yahya akan cakap dekat sini ada party lah, birthday ke, kita pergi nak. Dia cakap kita pergi, kita ajak. Jadi saya ni dengan kakak saya ni bukan kita orang saja, kita orang akan bagi tahu pula Jamaliah ni. Bagi tahu pula sesiapa yang kawan nak pergi. So kita orang pergilah. Kalau ada party. Kalau ada joget lambat, orang kahwin, joget lambat. Seronok masa tu. Seronok muzik, seronok lah berjoget. Saya memang suka berjoget sebenarnya. Kalau orang kata berjoget, tarian ke apa-apa, kalau nak ikut lah. Sekarang ni dah berat lah kan nak berjoget. Tapi kalau dengar muzik yang seronok-seronok tu, boleh juga berjoget. Orang kata kalau zaman rock tu, berfashion rock lah. Kalau zaman fashion macam mana, bertukar-tukar ikut lah. Tu yang saya kata tadi. Kalau cerita Gila Remaja, saya lupa sampai sekarang tak ingat title tu. Kak Uji dengan Abang Hil berlakon. Sebab cerita tu memang, kalau panggung wayang, cerita tu memang hebat. Masa tu kalau kita tengok Uji Rashid tu, kira nak potong rambut macam dia, nak make up, she's very pretty, got big eyes, dengan senyuman, cara lembut bercakap dia tu, dengan pakaian, semua nak ikut dia. Kalau boleh muka tu pun nak muka dia. Orang kata punya cantik. Masa tu kalau saya ingat, ikut mak saya pergi pasar, ikan pun ada ikan brand Uji Rashid. Ikan Uji Rashid. Memang orang pakai trend tu. Kain ke apa, semua ada nama penyanyi-penyanyi dulu. Macam Kak Apah ni, lagu-lagu dia kat rumah saya ada. Itu memang mesti tu. A. Ramli, Sharifah Aini, Uji Rashid. Siapa lagi ya? A. Ramli, DJ Dave. Tu rekod-rekod dulu tak ada pakai CD atau kaset ke. Dulu pakai cartridge ataupun rekod piring hitam. Rumah saya ada radiogram. Kalau kata kat rumah Kompandan ni, radiogram ada lah. Bukan semua, tapi certain house ada radiogram. Lepas tu kadang-kadang ada yang lagu best-best. Rumah saya tak ada. Lagu-lagu yang dahsyat-dahsyat ni tak ada lah. Lagu Hindustan, lagu Sati Miri Sati punya rekod. Itu yang saya kata saya pandai nyanyi lagu Hari Rama Hari Krishna. Semua lagu-lagu filem macam tu. Sebab kat rumah tu pasang itu je. Mak saya, adik-adik saya kalau dah habis masak ke apa ke, geng-geng datang ke, pasang lagu Hindustan. Kalau mak saya tak ada masak asam ke,
buat asam jeruk cicah ke, dia orang akan makan kuaci. Sebab itu saya sampai sekarang mesti ada kuaci bunga, kuaci hitam yang susah nak cari. Kuaci putih. Itu memang sampai ke turun anak saya juga suka makan kuaci. Kalau bersembang tu kuaci tu is like one bottle tu mesti ada lah sebelah. Makan, lepas makan tu sembang-sembang waktu malam tu. Sebab kita orang memang, saya rasa dari turun-temurun kot, berlonggok di rumah, suka bersembang, bercerita among us in the family. Kalau kadang orang luar datang di rumah saya. Jadi dengan itu kisahnya saya hari ini berceritakan mengenai saya, kawan-kawan saya dah teenager meningkat besar. So insyaAllah minggu depan saya akan sambung dengan cerita ke teenager lah. Kita pergi mana? Kita tunggu minggu depan. Okay, bye. Suara Hati Dayangku Intan Podcast adalah penerbitan Rush Rosman dari Seni Kita Studio. Boleh menonton video podcast Suara Hati Dayangku Intan di YouTube channel Dayangku Intan TV. Anda boleh juga mendengar audio podcast ini di Spotify Podcast atau Apple Podcast.